بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله اللهم صل على سيدنا محمد. خير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود فاقتك وترد فيه إلى وجود ذلتك. اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله اللهم صل على سيدنا محمد. خير أوقاتك sebaik-baik waktumu. Waqtun tashhadu fihi wujuda faqatika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebaik-baik waktumu ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ialah waktu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang engkau rasakan fi dalam waktu tersebut wujuda faqatika Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebaik-baik waktumu ialah waktu yang engkau rasakan keperluanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu Muhammad. Wa turaddu fihi, dan kamu kembalikan dalam waktu tersebut ila wujudi dhullatika, dan kamu kembalikan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dalam waktu tersebut dhullatika, kehinaanmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ini kita sambung hikmah yang diungkapkan oleh Syekh Ibn Athaillah rahimahullah ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ini kita mengaji, kita sambung berkenaan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu yang paling baik dalam kehidupan kita ni ialah waktu macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Waktu yang paling baik ialah waktu kita merasakan kita perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hidup ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kena renung kepada keadaan hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hidup ni kita kena tengok, kita kena perhati, kita kena bagi perhatian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kepada siapa kita bagi hati kita dalam hidup ni. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam hidup ni kalau kita bagi hati kita kepada makhluk, berarti kita tak bagi hati kita kepada Allah. Maka begitu juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana kita bagi hati kita kepada Allah, ketika itu kita tak bagi hati kita kepada makhluk. Jadi kata Syekh Ibn Athaillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waktu yang paling baik kepada kita ialah bila mana kita bagi hati kita kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dia makna kita memberi hati kita kepada Allah? Makna kita bagi hati kita kepada Allah bila mana kita rasa perlu kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah waktu yang paling baik sekali. Itulah waktu yang paling berharga, waktu yang paling bernilai sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang perlu kepada Allah ialah orang yang mentahqiqkan dalam diri dan hatinya dia sebagai hamba Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah ialah Tuhan kita, sementara kita pula, kita ialah hamba dia. Seperti mana kita dah sebut hari itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bahkan bukan setakat hari itu, bahkan berkali-kali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua kita tahu bahawa kita ialah hamba Allah. Semua kita tahu kita ialah hamba Allah. Matlamat dalam hidup kita bukan kita sakat nak tahu kita hamba Allah, tapi kita nak rasa kita hamba Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Bila kita merasa kita hamba Allah, kita merasa kita hamba Allah bila mana kita rasa perlu kepada Allah. Bila mana kita rasa perlu kepada Allah, ketika itulah kita rasa kita hamba Allah. Kita nak rasa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita sebagai hamba Allah ni bukan setakat seminit dua, bukan setakat sejam dua, bahkan sepanjang detik dan ketika sepanjang umur kita. Kita nak rasa kita hamba Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Merasa sebagai hamba Allah ialah fitrah kita. Bila mana seseorang Muhammad Sayyidina Muhammad, bila mana seseorang tidak merasa dia sebagai hamba Allah, berarti dia sudah keluar daripada fitrah dia, tujuan Allah cipta dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Kemuliaan seorang hamba bila mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila mana dia rasa dia hamba Allah. Bila mana kita rasa kita hamba Allah, ketika itulah kita mencapai tahap kemuliaan sebagai seorang hamba.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Bila kata hamba, hamba ni dia terikat dengan Tuhan. Bila mana kita kata kita hamba, dia mesti terikat dengan Tuhan. Baik. Macamlah kita kata kita warga negara Malaysia. Bila mana kita ialah warga negara Malaysia, bersama Sayyidina Muhammad, kita terikat dengan peraturan-peraturan dan undang-undang negara. Undang-undang dalam negara kita kena patuh. Dia ada undang-undang dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila langgar undang-undang, kita akan dikenakan tindakan undang-undang. Maka begitu juga sebagai seorang isteri. Selagi mana dia ada suami, selagi mana dia ada suami, selagi itulah dia terikat dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hak-hak dia sebagai seorang isteri. Dia tak boleh bebas macam dia tak ada suami. Itu undang-undang, itu peraturan, itu hak. Baik. Maka begitulah bila mana kita sebagai hamba kepada Allah. Ada dah saat kita bukan hamba Allah? Tak ada. Dia ada hukum haram, dia ada hukum halal. Tak ada waktu kita semua tak terikat dengan peraturan Allah. Maknanya tak ada masa kita tak keluar daripada peraturan kita sebagai hamba. Ada undang-undang, dia ada hukum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita nak rasa, kita nak merasakan diri kita hamba Allah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syurga hamba bila mana dia suka duduk dalam peraturan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, cikgu sekolah, pelajar di sekolah. Di sekolah dia ada undang-undang, dia ada peraturan, dia ada etika. Ada pelajar dia tak suka duduk undang-undang, dia tak suka duduk dalam peraturan sekolah. Pelajar yang tak suka duduk dalam peraturan sekolah ialah pelajar yang dia kira bermasalah, langgar undang-undang. Maka dia kira pelajar ni pelajar yang tak baik, dipanggil pelajar yang tidak berdisiplin, orang panggil. Cikgu tak respect dia, guru besar tak respect dia, semua tak suka kat dia. Tuan-tuan bayangkan kalau Allah tak suka pada kita. Bayangkan masalah Sayyidina Muhammad. Kalau kita boleh faham, pelajar ni cikgu-cikgu tak suka. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, begitu juga pelajar ni tidak disukai oleh pelajar-pelajar yang baik di sekolah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana pandangan cikgu, macam mana pandangan pelajar-pelajar yang baik terhadap pelajar yang bermasalah? Baik, kita faham. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad. Maka begitulah hamba yang selalu melanggar hukum, hamba yang selalu melanggar peraturan-peraturan Allah, hukum-hukum Allah, bagaimana dia pada sisi Allah dan bagaimana dia pada pandangan orang-orang saleh. Kita faham. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka orang yang selalu melanggar peraturan dan undang-undang Allah ialah orang yang dikira jahat. Maka dia panggil daripada orang-orang fasik. Orang yang suka duduk dalam peraturan ialah orang yang baik.
maka dipanggil orang-orang soleh. Salah senang. Dipanggil sebagai orang-orang yang soleh. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang soleh ni dia suka duduk dalam peraturan. Dia suka duduk dalam undang-undang. Dia sekolah ni kalau ada pelajar yang tak mau ikut undang-undang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka dikira sebagai pelajar yang tak baik. Kadang-kadang dia ada undang-undang keluar, dia boleh keluar time sekian-sekian, dia kena balik time sekian-sekian. Kalau dia nak keluar, dia kena isi buku, dia kena ada kad dan sebagainya. Dia suka ikut peraturan. Jadi tuan-tuan, mari kita renung sana. Kita ni ada dalam hati kita, adalah dalam hati kita masalah Sayyidina Muhammad, kita kata susahlah jadi orang Islam ni. Tu tak boleh, ni tak boleh, tu tak boleh, ni tak boleh. Tu bukan seorang Muslim yang baik. Muslim yang baik ialah satu orang yang suka ikut peraturan Allah. Dia suka ikut undang-undang. Dia tak boleh hidup tanpa undang-undang. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana agak-agak satu sekolah yang tak ada undang-undang, pelajar nak mai tak mai sekolah ikut suka, maka sekolah tu sekolah yang rosak. Duduk dalam suasana macam tu, suasana yang tak seronok. Maka begitulah hikmah pasal apa Allah buat hukum. Dia ada hukum begini, ada hukum macam ni, ada boleh, ada tak boleh. Pasal apa orang perempuan kena tutup aurat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa tak boleh minum arak? Pasal apa semua kita kena semayang? Pasal apa tak boleh berjudi? Sebabnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan tahu kalau undang-undang tak ada, habis rosak kita. Baik. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita semua tak boleh bebas. Kita semua tak boleh bebas. Kita semua mesti terikat dengan Allah. Jadi hamba ni bila mana dia suka duduk dalam peraturan, bila mana dia tak suka duduk dalam peraturan, berarti dia tak akan rasa dia terikat. Terikat dengan Allah itulah yang dikatakan hamba. Dia tak bangkang Tuhan, dia tak lawan Tuhan, dia tak protes Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Boleh tak dia ni tak langgar peraturan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh tak kita tak jatuh pada dosa? Kita duduk dalam taat sepanjang masa, boleh tak? Memang tak boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ada orang yang tak langgar peraturan, tak ada orang yang tak berdosa. Dia mesti ada juga jatuh daripada landasan. Baik, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, apa perasaan bila mana jatuh daripada landasan? Dia kena ada rasa pula. Rasa apa? Rasa bersalah. Itulah hamba. Kalau orang ni jatuh daripada landasan, jatuh daripada sempadan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia tak rasa bersalah, maka dia dikira sebagai hamba yang bukan sebagai seorang yang sepatutnya yang dia rasa. Okey, pelajar ni ada masalah, dia langgar peraturan, tiba-tiba dia tak rasa dia langgar peraturan, bahkan dia rasa sombong pula. Kalau dengar cikgu disiplin kena penampak, terguling. Kena penampak dengan cikgu disiplin, masalah Sayyidina Muhammad, kena penabuh dengan cikgu, rasa sepatut dia kena macam tu lah, nak bagi dia rasa. Tuan-tuan, maka begitulah yang Allah hukum kepada hamba yang tak sedar diri dia hamba. Dia kena sekali dengan Tuhan, masalah Sayyidina Muhammad, baru dia rasa. No? Bila dilanggar peraturan Tuhan,
Jadi duk peringat dah, tu dengar dah. Dia tahu kata dia langgar tu salah. Tapi Tuhan masih bagi peluang. Tuhan masih bagi peluang. Dia masih boleh buat jahat. Sekalipun dia tahu dia buat tu jahat. Dia kena sekali masalah Sayyidina Muhammad, baru dia faham. Baru dia sedar. Lepas tu baru dia insaf. Dia kata, pasal apa lah? Aku tak sedar awal. Pasal apa aku duk buat juga? Tu baru dia sedar. Allahumma salli ala sayyidina. Tuhan nak bagi dia rasa juga. Tuhan nak bagi dia akur juga kepada dia. Maka sebab tu tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad banyak dalam hidup kita ni. Tuhan bagi dia senang, Tuhan bagi dia boleh buat hak tu, Tuhan bagi dia boleh buat hak ni. Walaupun dia sedang dia buat tu salah, tapi dia langgar juga. Tuhan bagi dia bengkerap sekali, baru dia tergadah. Tuhan bagi dia jatuh sekali, baru dia faham. Akhirnya dia melutut depan Allah. Dia minta ampun kepada Allah. Dia insaf. Tu passion Allah. Jadi kita ni, kalau nak kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita naklah Tuhan tak memperapa-apakan kita, ni maintain dalam hati ni, tunduk. Kalau kita bersalah, ngaku kita bersalah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Mengaku tu hak yang mengaku tu ya Tuhan nak. Itulah hikmah Tuhan buat kita berdosa. Tuhan buat kita berdosa sebab Tuhan nak bagi kita rasa kita berdosa. Dosa ni rasa macam mana? Tu Tuhan nak suruh. Nak bagi rasa hamba ni. Rasa hamba ialah rasa berdosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kita rasa kita berdosa, kita akan minta ampun. Itu Tuhan nak bagi rasa. Baik. Ya tuan-tuan, di zahir ni bila mana kita hamba, di zahir ni kita menunjuk kata kita perlu kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di zahir kena tunjuk kita perlu kepada Allah. Tuan-tuan, macam mana? Itulah hikmahnya berdoa. Itulah hikmahnya kita bermunajat. Kita angkat tangan. Angkat tangan ni tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad ini ialah tanda kita hamba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Angkat tangan. Angkat tangan ni. Angkat tangan. Ya Allah ya Tuhan. Angkat macam ni pun tak apa. Angkat macam ni pun tak apa. Ta'ala Sayyidina Muhammad. Hati rasa Ta'ala Sayyidina Muhammad. Dia tuan-tuan, dia hak zahir ni, dia membangkitkan hak dalam. Maka sebab itu bila mana kita ambil sembahyang masalah Sayyidina Muhammad, sunat kita sebut di mulut nawaitu raf'al hadasil asghar, nawaitu raf'al hadasil asghar lillahi ta'ala. Saja aku mengangkat hadas yang kecil kerana Allah Ta'ala. Jadi menyebut di mulut tak wajib, yang wajib di hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Usalli fardal maghribi 3 raka'atin lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sebut di mulut tu tak wajib. Tapi pasal apa sebut di mulut? Nak tolong membangkitkan dalam hati. Jadi kita menzahirkan, mengangkat tangan ni yang untuk menzahirkan dalam hati ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Sebenarnya tuan-tuan, kita tak berdoa pun tak apa. Sebab Tuhan bagi, bukan hak kita berdoa tu. Tuhan bagi hak dia tulis dah hari tu, dia azali hari tu tu. Kita tak ada lagi di dunia, Tuhan dah kitab dah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum kita mai ke dunia ni, sebelum ada alam ni, dunia tak ada lagi. Tak ada lagi siapa-siapa pun. Tuhan duk seorang-seorang dia ketika tu, di ketika azali tu. Dah ada tulisan dah. Tulis dah takdir kita. Tulis dah qada qadar kita. Kalau kita berdoa pun Tuhan bagi hak sakat. Dia tetap hari tu, dia azali tu je. Tak kurang, tak bertambah. Okey. Tuan-tuan yang tak puasa, sekali nak makan nasi ya. Pakai hangguk tu nak makan lah tu. Sebab kita orang Melayu, kita nak makan nasi lah. Kita tahu tak berapa suap nak makan lagi? Tak tahu. Ada tak orang kira suap dia lagi? Saya duduk selawat ni pun saya tak tahu berapa kali saya selawat. Tapi ada orang tolong kira. Saya ceramah satu tempat sejam. Habis-habis ceramah, satu maklum tu demi ustaz, saya nak abad kat ustaz ni, maklum nak abad kat ustaz ni. Ustaz selawat 223 kali. Masya Allah, saya kata banyak juga. Mana dia tolong fikirah? Tuan-tuan, teringin tak tuan-tuan orang tolong kira kita suap berapa kali? Kita nak kira tak dan kot. No, kalau kita bersuap kita kira tak syukur makan. No, jadi kita nak kira hak kita suap tak syukur. Jadi kita tu suap lah, suap. Kalau orang boleh kira berapa kali kita suap sehari, lepas tu esok, tengah hari esok ada orang tolong kira pula, lepas tu lusa ada orang kira lagi, tulat tunggin ada orang tolong kira lagi, masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi makna sejak daripada kita beranak hari itu sampai lah, kalaulah ada rekod no, berapa suap kita makan dalam sekali kita makan, yang erti kita kira pinggan. Berapa pinggan, sepinggan setengah, 2 pinggan. Ni suap ni detail lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, berapa suap tu ialah takdir hari tu dah tulis dah. Tak lebih tak kurang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak lebih tak kurang. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad kalau macam tu kita tak doa pun tak apa. Pasal Tuhan dia bagi bukan ikut hak kita doa. Dia bagi hak dia tulis hari tu. Hak takdir hari tu ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, tapi pasal apa kita berdoa? Sebab kita berdoa, sebab dia yang suruh kita berdoa. Baik. Pasal apa Tuhan suruh kita berdoa? Tuhan suruh kita berdoa sebab Tuhan nak suruh kita menzahirkan kehambaan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Tuan-tuan, jadi setara mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kita menzahirkan kehambaan pada diri kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saratulah Allah zahirkan kemuliaan kita. Saya ulang lah. Setara mana kita menzahirkan kehinaan di zahir kita ni, setara itulah kita akan mendapat kurniaan kemuliaan pada kita. Allah muliakan kita setara mana kita menzahirkan kehinaan kita. Kita tuan-tuan orang tak mulia tak apa. Jangan Allah tak muliakan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau Allah tak muliakan kita berarti apa? Kita dihina oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Hidup tak apa kita tak dimuliakan oleh manusia, tapi hidup kita mesti dimuliakan oleh Allah. Hidup ni ialah ukuran Allah pada kita. Allahumma salli ala sayyidina. Hidup orang tak respect, orang tak perhati, tak ada masalah pun, kita tak kisah. Tak ada masalah. Tapi jangan kita tak dimuliakan oleh Allah. Bila Allah tak muliakan, hidup jadi macam mana? Hina. Ramai orang yang hidup, orang hina dia, tapi dia hidup mulia di sisi Allah. Ada orang tuan-tuan hidup ni masalah Sayyidina Muhammad dimuliakan oleh orang, tapi dia sendiri tu dihina oleh Allah. Dia tapi kalau Allah nak hinakan dia, hidup akhir jadi apa? Na'udzubillah min dzalik.
Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebenarnya ukuran kemuliaan kita boleh ukur. Kita boleh ukur. Allah muliakan kita dalam hati kita. Ukuran Allah mulia di hati. Ta'ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kita nak merendah diri kita ni tak apa. Nak merendah diri kita ni tara mana? Ada tara? Ada hak tak? Tuan-tuan, merendahlah diri serendah-rendahnya. Tak ada hak. Tara mana kita merendah kita, tara tu Tuhan angkat kita. Dia macam ni nah. Kita kata macam ni timbang. Timbangan. Tara mana kita rendah kita, tara tu kita akan terangkat. Allahumma salli alaihi wasallam. Baik. Itulah yang Nabi kata man tawadha'a rafa'ahu Allah. Siapa yang merendah diri, Allah angkat dia. Dia tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad, ukuran tinggi pada Allah. Ukuran tinggi kan pada orang, pada sisi Allah. Baik. Contohlah, kita tarani ya, tarani. Tapi kita merendah diri lebih daripada kita. Kita boleh faham apa bahasa saya tu? Okey, kita tarani. Tapi kita rendah diri lebih daripada kita, lebih daripada hak kita. Kita rendah diri lagi. Tuhan akan angkat kita lebih daripada kita. Baik. Sebagai contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salah seorang guru saya ialah Ustaz Almarhum Ustaz Fadil Nur. Ini salah seorang pada guru saya. Waktu budak-budak dulu, Salah Sayyidina Muhammad, kitab yang saya mengaji kat dia ialah kitab tafsir Ibnu Katsir yang saya mengajak kat tuan-tuan tu, yang kita duduk baca di masjid Rafi'ah tu. Tu dia antara guru saya ialah Ustaz Fadil Nur. Jadi subhanallah Salah Sayyidina Muhammad, segi orang ni, dia tahap dia ni, waktu tu dia ialah ketua pembangkang. Ketua pembangkang di Parlimen Malaysia, dia taraf dia menteri. Salah Sayyidina Muhammad taraf ketua pembangkang ni, dia ialah taraf menteri. Waktu jadi wakil rakyat, Salah Sayyidina Muhammad, tuan-tuan tengoklah, dia naik kereta. Kalau ada budak-budak tepi jalan hak duk tunggu bas tu, dia boleh buat turun cermin kereta ni, dia angkat tangan kan budak-budak sekolah tu. Salah Sayyidina. Jadi subhanallah masalah Sayyidina Muhammad. Okey, ada setengah-setengah orang dia no. Jadi sebenarnya masalah sebab dia, apa yang mendorong dia macam tu? Dia masuk kampung, budak-budak tengah tunggu bas. Tunggu bas di bus stop Salah Sayyidina Muhammad. Waktu turun cermin kereta, angkat tangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Dia pernah pergi satu surau. Sampai di satu surau Salah Sayyidina Muhammad. Tengok dia mai. Kawan hak jaga surau tu Salah Sayyidina, dia kata, "Mak, buat ayam. Buat kopi." Kawan hak duduk di surau ni kata, "Allah Akbar, ustaz nak suruh buat kopi. Masalah tak ada masalah nak buat, tak nak gerayak tu. Masalahnya tak ada cawan." Akhirnya masalah, hamba Allah ni pergi belakang surau. Cawan hak orang duk ambil mayang tu kan, mayang tu. Cawan bila lama duduk dalam kolah jadi macam mana? Cuba habaq lah. Belumut. Mana kalau kita pegang tu lincin, cawan tu lah dia main jamu kat Sahabat ini. Dia minum. Maknanya masalah sebab dia label menteri, tapi dia merendah diri dia, tak padan dengan dia. Kawan tu kata, Allah, malulah kat Sahabat ini. Orang pernah pergi satu surau,
Soalan Sayyidina Muhammad, tengok orang duduk tidur. Duduk tidur pakai baju panas, lapis surah abang. Baju panas ni, baju panas, singlet. Siapa dia? Tengok dia. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi, makna tahap dia tahu mana, dia merendah diri dia lebih daripada tak padan-padan. Dia merendah diri tak padan-padan. Dia mati macam mana? Dia mati dalam sejarah Malaysia, soalan Sayyidina Muhammad. Macam raja. Cerita pilot yang bawa dia tu, Hindu tu, dalam majalah Mastika ni, misalnya, dia dipayung oleh awan. Itu tahap dia. Sebab itu kata ulama, mulia seseorang bila mana dia mati. Sampai kereta tak boleh jalan buka semua. No? 6 kilometer jam. Baik. Allahu Akbar. Satu orang unit amal. Orang suruh dia pisat tempat dia kepemilikan Safadil ni ialah dalam muasasah tu. Allah Subhanahu Muhammad. Rumah dia ada rumah dalam muasasah tu. Allah Subhanahu Muhammad. Orang suruh hang unit amal, hang pisat di masjid, adalah urusan dalam masjid tu. Dia tak boleh masuk masjid dia unit amal ni. Nak masuk dia tak boleh masuk. Dia tak lepas. Dia rasa sebab, dia rasa apa, dia menangis. Dia duduk di luar masjid tu lah. Tuan-tuan, Ustaz Fadil tak kenal dia pun, tapi dia rasa dengan Ustaz Fadil tu macam mana? Dia siapa ya? Ustaz tak kenal dia pun, tapi tu rasa tu. Masalah senang. Dia tuan-tuan, masalah sebab turun ni Aziz. Ini yang boleh saya cerita, yang saya tengok, yang saya tahu. Masalah senang. Wartawan main daripada mana dia ni? Wartawan main daripada mana tak tahu. Wartawan luar ni. Turun ni Aziz mesti besar Kelantan. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi bila mana wartawan main masuk dalam rumah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wartawan ni tak pernah depan dengan Tuan Aziz Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bila wartawan mai, duduklah depan. Tengok Tok Guru buat keluar mai, pegang talam mayat tu, Sallallahu Alaihi Wasallam, pakai baju panas, kipas cotek atas kepala. Sembanglah dengan Tok Guru. Sampai balik, dia tak tahu tu Beti Besar Kelantan. Dia ingat hak jaga Beti Besar Kelantan. Tu dia bayangkan, dia rendah diri sungguh. Tak padan-padan dengan dia. Macam mana dia mati? Lautan manusia menangisi. Tuan-tuan. Jadi maknanya, bukan semestinya ada ilmu kita. Bila ada ilmu, nak kena berkembang, tak boleh. Tak mesti. Bila hal jadi raja, lah, tapi ajaran sekular ni bila mana jadi orang besar, dia ada protokol. Dia ajak pula cara protokol. Nak masuk dalam kereta, jubuk dulu ke kaki dulu? Kita ni langkah kaki dulu. Daripada tak protokol. Protokolnya dia kena punggung dulu masuk, kaki masuk. Nak makan. Nak hampak di dapur di sini ke? Dapur di sini. Kena hampak ke tak kena hampak? Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tawadhu, merendah diri, tak padan-padan. Ada orang jadi pemimpin, salam dengan dia kata dah tak tengok muka orang lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia tak tengok muka orang lah. Baik. Dia tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, salam dengan siapa pun tengok muka orang. Itu tanda merendah diri, menghormati orang, menghargai orang. Masalah Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi subhanallah, cuba tengok Rasulullah ni dalam dunia sehingga akhirat tidak ada orang yang lebih daripada Rasulullah. Cuba tengok Rasulullah. Ashraful anbiya wal mursalin. Satu orang perempuan ni fi aqliha syai'un, tak betul. Otak tak betul, orang panggil apa tu? Kalau kita panggil apa? Putih waya, perempuan.
Mai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia kata, Rasulullah, nak jumpa Rasulullah saat hitam tu boleh tak? Kata perempuan ni. Nabi kata boleh. Dia pun tunggu Nabi tang simpang. Nabi pi jumpa dia. La ilaha illallah. Fi aqliha, otak dia tak apa betul. Cuba tengok Rasulullah. Baik, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nabi dengan budak-budak, Nabi layan budak-budak. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nabi Rasulullah lah. Rasulullah. Ada setengah orang bila jadi tok guru, dia tak kerti nak cakap kat budak-budak. Ada setengah orang bila ada ilmu, dia kerti ceramah di universiti je. Dia tak boleh turun ceramah bahasa orang kampung. Nabi sebut dalam sebuah hadis ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, khatibin nas ala qadri uqulihim. Dicakap dengan orang ikut akal orang. Setengah orang bila universiti, bahasanya semua C. Institusi, koleksi, justifikasi, makan nasi basi. C lah semua kalau universiti satu je. Bila orang kampung tak kerti, cakap orang kampung semua orang tidur. Kerti ceramah universiti saja. Turun ceramah sekolah rendah, tak kerti kawai, tak kerti nak cakap kat budak-budak. Budak-budak semua kerja rendah sebab tak kerti cakap dengan budak-budak. Rasulullah kerti cakap daripada peringkat 3 sampai peringkat rendah. Khatibin nas ala qadri uqulihim. Bukan susah pun. Cakap dengan orang ikut akal orang. Bila pergi sekolah rendah, macam mana kita nak cakap dengan budak sekolah rendah? Kita kena jadi budak-budak. Turun dia pekat tinggi, pekat rendah. Ada semua orang kerti layan orang tua ya. Budak-budak dia tak kerti layan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi budak-budak ni, contohnya, budak-budak ni dia kalah dengan abah. Coklat. Kalau nak salam dengan dia, mai salam. Mai salam pak cik, dia tak mai. Coklat. Dia mesti mai. Kawan saya, akhirnya tok guru. Bila tok guru ni, kalau kampung ni, bila mengajak orang edak tabung duit shilin tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Akhirnya duit shilin di rumah cukup banyak. Dia bila nak main sekolah, semadi matahmud dulu ni, bila nak main sekolah, dia cekau duit shilin depuh dalam plastik. Apa tujuannya ni? Sementara nak keluar daripada kampung dia, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia akan lalu budak-budak dok main di padang. Baik, tuan-tuan, dia panggil budak-budak ramai. Dia nak suruh semayang. Mayang tak? Dia umpan dengan apa? Umpan dengan duit. Bila budak-budak ramai dia bagi duit, budak bagi duit. Zaman tu duit pecah ni habis riang lah. Lepas tu dia bagi duit, jangan tinggal semayang tau. Esok dia balik pula, budak tengah main juga. Dia panggil lagi, dia bagi duit lagi. Mayang tak? Budak-budak semayang sebab dia bagi duit. Lama-lama bila budak-budak semayang, diangkat, dia upgrade sikit dakwah dia. Budak-budak tengah nak main bola, dia panggil main. Hari tu, hampa semayang tak? Semayang. Betul semayang? Semayang. Dia bagi duit lagi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lama-lama budak-budak hak nak main bola tu pakai nak pendek. Dia upgrade pula, dia bagi duit. Dia kata sallallahu alaihi wasallam Muhammad, nanti jangan pakai seluar pendek tau. Jadi akhirnya budak-budak tu pakai seluar panjang. Dia balik kampung, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, lalu budak tengah duk main bola, dia panggil. Pasal nak bagi duit. Pakat main berterpa lah. Tahu lah dia panggil nak bagi duit. Satu budak menyorok tak main balik pokok. Main dah. Nak bagi duit. Seluar pendek. Tuan-tuan, jadi kena tahu cara. Turun otak tinggi kepada rendah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, cuba tengoklah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahu akbar. Budak-budak sana, Nabi di sini. Tuan-tuan, Rasulullah lah tunjuk macam ni.
Budak-budak terpa mai kat Rasulullah lah. Berlumba-lumba siapa dulu sampai pada Rasulullah. Tu budak-budak zaman Rasulullah. Jadi budak yang paling bahagia sekali, budak yang mula-mula sampai lempak diri dia jadi dada Rasulullah. Macam mana hari Rasulullah wafat? Daripada tua sampai budak semua sedih. Jadi tuan-tuan, masalah Sayyidina Ahmad tu dia panggil merendah. Cara merendah ni sampai lah Tok Guru merendah sampai tengah tu. Tuan-tuan, jadi tara ni kaedah dia nak tinggi pada sisi Allah. Nak tinggi pada sisi Allah, kita kena merendah sampai tengah tu. Hampir habis, hampir rapat. Tapi kalau kita duduk pedor-pedor lagi, pedor ni orang Kuala Lumpur tak faham. Duduk pedor-pedor lagi. Kalau kita boleh merendah lagi, tapi kita tak boleh. Kita tara ni okey lah ni. Kalau aku rendah sangat lagi, teruk sangat aku pula. Kalau lagi duduk pedor-pedor tu, dia tak terangkat lagi pada sisi Allah. Nabi kita SAW, Nabi sanggup makan bersama-sama dengan hamba. Level Nabi tak ada lah. Nabi turun SAW, dia orang Arab tuan, dia makan. Kalau orang yang ada duit, orang yang ada kedudukan, mereka ada makan, ada bekas. Tapi kalau hamba ni roti tu tanah ya. Nabi turun makan dengan hamba SAW. Kita ni nak makan orang miskin, tu tengok, pinggan depa. Nabi tak ada, Nabi turun. Maka sebab itu ada satu orang malaikat namanya Ismail. Malaikat ini tak pernah turun. Malaikat turun kali tu Malaikat yang sering turun Jibril. Malaikat Ismail tak pernah turun. Kali tu dia turun. Bila dia turun, tak pernah turun, malaikat turun kali tu, berarti apa? Berarti mesej yang dia bawa besar. Baik, masalah Sayyidina Muhammad. Jibril, Ismail. Kata malaikat Ismail, wahai Muhammad, aku turun ni sebab aku bawa satu mesej daripada Allah. Tuhan bagi hang pilih, wahai Muhammad, hang nak jadi Nabi bersifat hamba ataupun hang nak jadi Nabi bersifat raja. Jibril duduk sebelah malaikat Ismail ala Sayyidina Muhammad. Nabi dah ada jawapan. Nabi tetap tengok guru dan Jibril AS. Maknanya, apa patut ku pilih? Nabi dah ada jawapan. Jawapan Nabi ialah, aku nak Nabi bersifat hamba. Nabi tengok muka guru dan Jibril AS. Jibril bagi syarat macam ni, merendah Muhammad. Mana betul hak Nabi nak dengan guru dia. Nabi pilih Nabi bersifat hamba. Kalau Nabi bersifat raja, jadi macam mana? Nabi Allah Sulaiman AS. Pasal apa Nabi pilih Nabi bersifat hamba? Kalau Nabi pilih Nabi bersifat hamba, semua orang boleh ikut. Orang kaya boleh ikut, orang miskin boleh ikut. Tapi kalau Nabi pilih Nabi bersifat raja, hanya orang kaya boleh ikut, orang miskin tak boleh ikut. Jadi masalah Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi kalau kita nak kemuliaan pada sisi Allah, merendah. Merendah ni lebih daripada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Qala wa nuraddu fihi ila wujudi dhullatika, masalah Sayyidina Muhammad, dan wa turaddu fihi, dan dikembalikan engkau dalam waktu tersebut ila wujudi dhullatika, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kepada tahap kerendahan dan kehinaan kamu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين.